أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita sama-sama dapat bertemu kembali ya, di Ramadan yang penuh barakah ini. Terima kasih diucapkan kepada penganjur iaitu Strakom dan Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM kerana telah mengadakan sebuah program yang julung kalinya pada tahun ini iaitu Asbabun Nuzul. Antum semua tahu apa itu Asbabun Nuzul? Asbabun Nuzul itu adalah sebab-sebab penurunan ayat. Alhamdulillah, di Ramadan kali ini kita sama-sama dapat menghayati Ramadan dan juga diberi peluang untuk mengupas isi kandungan Al-Quran, iaitu kita sama-sama mentadabbur Al-Quran. Bersama-sama kita pada hari ini yang bertuah ini, kita ada Dr. Zainora Daud dari Fakulti Pengajian Quran Sunnah FPQS. Di sebelah kiri saya adalah Wirawati USIM, iaitu Ketua Pustakawan Universiti Sains Islam Malaysia, iaitu Puan Nur Azah Mukmin. Puan Azah, ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Pada hari ini, sebelum kita memulakan kajian pentadabburan Quran kita, kita kena tanyalah sikitlah khabar berita ya. Dah lama kita COVID, duduk di rumah, berkurung. Jadi pada saat ini saya rasa berbanggalah dapat bersama-sama dengan Dr. Zainora. Macam mana persiapan Ramadan Doktor pada kali ini? Ya, Doktor. Terima kasih Dr. Radiah. Alhamdulillah, saya rasa satu sesi perkenalan yang sangat menarik antara kita bertiga. Sebab saya rasa COVID-19 ini memisahkan kita semua dan kita semua berada dalam WFH di rumah. Jadi untuk Ramadan kali ini, saya rasa kita perlu tingkatkan amalan yang Allah berikan ruang kepada kita apabila kita semua sebagai muslimah ataupun perempuan kan. Walaupun ada himpitan maksudnya di rumah, anak-anak, tetapi sebagai seorang ibu, saya rasa kita perlu rancang macam mana kita nak tarbiyah anak-anak kita supaya bersama-sama dengan kita nak wujudkan konsep sama ada tadarus bersama, solat bersama, berjemaah 5 waktu sehari kan. Sebab kita tak pergi bekerja, hanya kita ada di rumah, anak-anak di depan mata kita. Mungkin juga maksudnya masa yang Allah beri ruang masa tu sangat banyak. Dan saya rasa amat bersyukur dan saya rasa kita boleh bentuk sedikit demi sedikit bagaimana baiti wa jannati itu, insya-Allah. Masya Allah, Dr. Zainora, konsep baiti jannati yang beliau terapkan di rumah itu mungkin akan mengimarahkan Ramadan beliau bersama keluarga pada kali ini, insya-Allah. Dan saya juga nak tanyalah kepada wirawati kita di sebelah kiri ni yang merupakan jemputan kita, ya, Puan Azah. Bagaimana Puan Azah sambut Ramadan pada kali ini? Apa persiapannya pada kali ini, Ustazah? Puan Azah. Okey. Untuk tahun ni kurang sikit lah orang kata kegembiraan Ramadan tu, walaupun tahun lepas mungkin kita semua dikurung dalam PKP, tapi sebenarnya kita dapat bersama dengan semua anak-anak, semua ada di rumah kan. Jadi lebih seronok lah. Tapi tahun ni sebab kita alhamdulillahnya dah kurang sikit COVID, jadi tapi anak-anak dah balik ke asrama lah. Jadi ada 2 orang yang tak ada dah dekat rumah. Jadi kita bersama dengan yang lain. So orang kata time kita dapat kelebihan tahun lepas tu sepatutnya memang diraikan sepenuhnya, disyukuri sepenuhnya lah, bukan dijadikan keluhan-keluhan kita tak boleh pergi bazar Ramadan dan sebagainya. Jadi tahun ni walaupun dah dapat pergi bazar Ramadan, tapi anak-anak tak semua ada. Jadi orang kata dalam hidup ni tak semua benda kita boleh dapat. Ada benda yang kita akan kena lepaskan, tapi kita syukur je lah setiap apa yang kita ada sekarang ni. Jadi sekarang dalam bulan Ramadan, kita hayatilah Ramadan tu sebaiknya dengan siapa je yang ada dekat rumah. Cantik Puan Azah. Konsep kesyukuran itulah yang kita hendak dalam kehidupan kita seharian. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tema Ramadan kita pada kali ini adalah insan terbaik. Jadi sebelum kita meneruskan kupasan tadabbur ayat pilihan kita, marilah kita sama-sama menghayati dengan sepenuhnya apa jua yang para penceramah kita akan sampaikan dan juga jemputan kita akan kongsi pada kali ini. Dr. Zainora, apakah ayat yang kita akan kongsikan dengan para penonton ya pada petang ini? Okey, terima kasih kepada
host kita pada hari ini. InsyaAllah akan kita kongsikan berkaitan dengan surah Al-Furqan ayat 68 sehingga ayat 70. Ayat 68 sehingga ayat 70 dalam surah Al-Furqan. Okey, kepada para penonton yang berada di rumah ataupun di mana saja anda berada, jika anda mempunyai Quran ataupun tafsir Al-Quran, anda boleh merujuk kepada halaman 366. Okey. Suratul Furqan bermula daripada ayat 68 sehingga 70. Okey. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendengarkan alunan bacaan Al-Quran daripada hos kita, Dr. Radiah. Dipersilakan insya-Allah. Sila. Allahumma salli ala Muhammad. Nak kena ya rupanya pada hari ini ingatkan nak jadi hos saja. Baiklah, insya-Allah kita sama-sama kongsi mana yang terbaik ya. Baik. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sedap rupanya bacaan Dr. Radiah kita. Allah, walaupun daripada FST. Allah. Sangat menarik. Okey, dipersilakan Puan Azah untuk kita dengarkan bacaan terjemahan ayat-ayat tersebut. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa melakukan itu semua, nescaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta membuat kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, Dr. Zainora dan Puan Azah, jika kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan ayat itu tanpa sebab. Ya, saya pasti setiap ayat itu mengandungi intipati itu sendiri yang hendak disampaikan kepada umat manusia dan sealam, seangkatan alamnya. Baiklah, Dr. Zainora, menurut tafsir dan bacaan Dr. Zainora sendiri, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat dari suratul Furqan ini, iaitu ayat 68 sehingga ayat ke-70 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, baik. Terima kasih kepada hos kita pada hari ini dan juga perkongsian terjemahan daripada Puan Azah. Alhamdulillah, sangat jelas bagi saya. Jika kita perhatikan, kita selusuri daripada tiga ayat ini. Okey, kita fokus kepada ayat 68. Ayat 68 ini adalah ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Bukhari, Muslim dan Nasa'i, bahawa daripada An Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata bahawa sekumpulan kaum musyrikin, sekumpulan musyrikin adalah orang yang banyak, maksudnya banyak melakukan pembunuhan, banyak berzina. Lantas mereka bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, dia bertanya Rasulullah, dia berkata dengan Rasulullah, apa yang Rasulullah dakwah, apa yang Rasulullah seru itu adalah benda yang baik.
Seandainya kami, sudikah Rasulullah ni kabarkan kepada kami bahawa ada tak perbuatan-perbuatan yang boleh menembus kembali dosa-dosa kami yang lalu? Adakah kafarah bagi dosa-dosa yang telah kami lakukan sebelum ini? Lantas diturunkan ayat ini. Walladzina la yad'una ma'allah ila akhiril ayyam. Ada juga kupasan daripada hadis yang lain. Hadis yang lain pun begitu juga, tapi daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud datang berjumpa Rasulullah sallallahu. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah?" Jadi kat sini kita kena tengok sama-sama sebenarnya. Apakah dosa yang paling besar? Ayyu dzam, kan? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Rasulullah bercakap satu benda. Kamu mensyirikkan Allah sedangkan Allah mencipta kamu. Nampak tu? Kita ni Allah cipta tetapi kita syirik dengan Allah, nampak? Yang kedua, kamu bunuh anak kamu sebab apa? Bimbang kekurangan makanan. Nampak tu? Benda tu, situasi tu berlaku sampai sekarang, betul tak? Yang ketiga, kamu berzina dengan isteri tetangga kamu sendiri. Yang tu saya rasa macam Allahu Akbar, kan? Allah. Jadi bila kita lihat kedua-dua hadis tersebut, maknanya poinnya yang dia nak bagi kepada kita bahawa ada 3 larangan yang Allah tunjukkan, tegaskan kepada kita. Larangan yang pertama adalah berkaitan dengan syirik. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah. Apa maksud syirik? Syirik adalah lawan kepada tauhid. Kita faham Puan Azhar maksud tauhid, kan? Apa yang Puan Azhar boleh faham tentang tauhid? Mengesakan Allah. Betul. Hebat Puan Azhar. Memang jalan-jalan tu memang hebat ketua pustakawan. Masya-Allah. Okey. Betul. Hebat-hebat orang di kiri dan kanan saya ni. Ya Allah, kerdil rasa diri ni. Syirik ini adalah orang yang percaya dengan benda lain. Ada kuasa lain mengatasi kuasa Allah. Sedangkan kalau kita lihat surah Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihi ma'alihatun la fasadata illa Allah la fasadata." Kan macam kita lah, kita kata duduk dalam office ada 2 bos. Wah, mana satu nak ikut ni? Nak cakap B, nak cakap mana? Lama-lama kita pening. Nampak kan? Begitu juga dengan hebatnya pencipta kita. Hatta kalau kita lihat surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Maknanya syirik itu dosa yang sangat besar. Hatta Luqman cakap dengan anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Syirik itu kezaliman yang besar, bukan dosa besar, kezaliman yang besar juga. Sebab kita zalim diri kita sendiri. Kita campakkan diri kita pada kekufuran, nampak tak? Jadi sebab itu saya rasa sempena Ramadan yang penuh dengan rahmat, penuh yang dengan barakah. Maknanya marilah kita insafkan diri kita. Adakah kita ni benar-benar ikhlas beribadat kepada Allah? Adakah kerana Ramadan itu susahnya, sukarnya, lapar, dahaga, panas? Adakah sebab itu ke yang menyumbang kita rasa baru nak ikhlas dengan Allah? Adakah sebab COVID-19 ke itu menyebabkan kita rasa, ya Allah takut mati, sebab tu kita berubah? Sebab itu saya kata, yang tu yang pertama. Larangan Allah yang kedua berkaitan dengan membunuh manusia. Kita tidak boleh bunuh manusia tanpa hak. Nampak tu? Wala taqtulun nafsan lati haramallahu illa bilhaq. Hatta bila kita lihat hadis yang lain daripada Abu Hurairah, kita kena jauhi 7 benda yang menyebabkan dosa yang membinasakan. Antaranya adalah membunuh kepada manusia yang bukan hak kita. Maknanya yang maksudnya syariat Allah lah, yang maksudnya yang bukan ikut alasan yang logik untuk kita bunuh dia, bukan alasan syariat Allah. Itu maksud tanpa hak. Yang ketiga, wala yaznun. Kita kata okey, kalau kita lihat wala yaznun, larangan Allah berkaitan dengan perzinaan. Zina ini berkaitan dengan bagaimana pemusuhan, bagaimana pelanggaran manusia kepada hak-hak asasi manusia. Betul tak? Kalau kita kata syirik, syirik adalah pemusuhan kita dengan Allah. Kan? Kalau kita kata bunuh, pemusuhan kita dengan manusia. Tetapi bila berzina, pemusuhan bukan pemusuhan dah, pelanggaran hak asasi manusia. Sebab itu Allah titipkan dalam surah Al-Isra. Kita lihat ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kan? Zina ni skop dia sangat luas. Mata pun boleh berzina, betul? Dengan melihat pun boleh berzina. Ni kita berpuasa ni lagi rasa kena tengoklah. Lagi rasa kita kena tunduk dengan perkara-perkara yang haram. Nampak tak? Jadi sebab itu saya kata, bila Allah kata innahu kana fahisyah, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang keji, wasa'a sabila, jalan yang buruk, maknanya jalan yang membinasakan. Sebab apa? Bila berlakunya perzinaan, apa jadi dengan masyarakat kita? Dr. Radia, apa jadi dengan masyarakat kita?
Kucak kacil lah nanti kan. Betul. Nampak anak ayahnya lain, maknya tak tahu siapa. Tepat. Sangat tepat. Bila berlakunya perzinaan tercampurnya nasab, ni nak bin siapa, ni nak binti siapa, ni nak bin siapa ni nak kahwin dengan siapa. Nampak tak? Ya, betul. Berlaku perpecahan, berlaku permusuhan, kedengkian, benci, musuh, semuanya maknanya kita akan rasa macam marahkan semua orang. Betul tak? Jadi implikasi itu sangat besar. Dan yang keduanya menyebabkan penyakit. Macam mana kita nak timbulkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur kalau kita sendiri melakukan 3 benda itu. Walaupun demikian, wa may yaf'al dzalika yalqa asama, siapa yang buat itu maksudnya Allah akan campak, maksudnya timpakan azab yang pedih, wa yudha'af lahul azab, Allah akan lipat gandakan azab. Okey, Doktor Puan Azhar nak tanya apa-apa ke yang berkaitan? Jadi macam mana dengan kedudukan orang-orang yang buat 3 dosa ni Ustazah? Adakah sampai bila-bila dia dilaknat Allah tu? Baik, satu soalan yang sangat bagus yang boleh kita kongsikan bersama. Dalam ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Bila kita baca surah ayat Bismillahirrahmanirrahim, hebatnya Allah. Allah bersifat Rahman dengan Rahim. Sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dia tidak sedikit pun menzalimi hamba-hambanya. Kita yang zalimi diri kita sendiri. Sifat Rahman Rahim Allah tu, walaupun Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 48 tidak akan ampunkan langsung dosa orang syirik, tetapi illa man taba, Allah bukakan ruang taubat kepada orang yang benar-benar insaf, menyesali, berazam nak tinggalkan, tak nak buat lagi, nak berubah jadi baik. Sebab itu Allah kata faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah akan ubah, gantikan, tukarkan. Bagaimana Hasan Al-Basri kata, apa dia? Maksudnya kita ni Allah akan ubah yang kejahatan, keburukan itu kepada kebaikan, kesan yang akan didapat pada hari akhirat. Masya Allah, kita telah mendengar kupasan yang begitu bernas yang mendalam, yang melibatkan kupasan hadis, dari kupasan imam dan sebagainya. Baiklah, saya rasa bulan-bulan puasa ni tentu kita rasa letih kan. Baiklah, kita berehat sebentar dan kita berjumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, daripada kupasan Dr. Zainora sebentar tadi, kita dapatlah simpulkan bahawa kita sememangnya tak boleh mensyirikkan Allah, bukan? Kita tak boleh berzina dan kita juga tidak boleh membunuh orang. Kalau semuanya tak boleh, sudah tentu kita kena menjadi seorang yang baik, kerana semua perkara tadi itu adalah sifat-sifat mazmumah yang dibenci Allah. Jadi untuk menjadi insan yang terbaik, ya, bagaimana bagi pandangan Puan Azhar kita yang telah berada di USIM selama 21 tahun, ya, menjadi ketua pusakawan dan juga pusakawan berjinak dengan buku, dengan ilmu, bagaimana pada pendapat Puan Azhar untuk kita menjadi individu terbaik? Silakan Puan Azhar. Okey, pada pandangan saya lah Dr. Rodiah, dalam bulan Ramadan ni memang yalah kita nak jadi insan terbaik tu, orang kata dia tak kena ada turning point dia kan. Okey, kalau kita ambil bulan Ramadan, kalau orang-orang di perpustakaan lah, ayat yang pertama diturunkan tentang Iqra' tu diturun dalam bulan Quran, dalam bulan Ramadan, ayat pertama tu kan. Jadi memang apa orang kata nuzul Quran tu dalam bulan Ramadan. Dia kalau boleh kita ambil itu sebagai suntikan semangat untuk sebagai orang yang menjaga ilmu, menjaga sumber-sumber ilmu di perpustakaan, memberikan maklumat dan banyak apa ni orang kata yalah buku-buku ada dekat kita, apa-apa bahan-bahan maklumat tu banyak disediakan. Jadi sepatutnya kitalah yang orang kata paling banyak membaca, paling banyak tahu, yang boleh membimbing orang lain. Sebab kalau bagi orang yang duduk di satu pusat yang menjaga khazanah ilmu ni, orang kata kita tak naklah jadi macam keldai, duk bawa buku ke hulu ke hilir kan, mengangkut buku untuk ulama'-ulama' dulu, tapi ulama' jadi pandai, keldai tu tak pandai-pandai juga. Jadi orang dalam bidang kepustakawanan ni kita harapkan macam itulah. Jadi untuk jadi yang terbaik, kita ambil suntikan Ramadan ni untuk jadikan itulah sebagai pencetusnya untuk jadi lebih baik daripada semalam, dan untuk esok pun lebih baik lagi daripada hari ini. Macam tu je lah Doktor. Masya Allah. Ya, para penonton sekalian, sebenarnya ilmu itu adalah nur, ya, adalah cahaya. Patutlah saya nampak Puan Azhar berseri-seri pada hari ini, ya, penuh dengan cahaya. Okay, beliau duduk di dalam gedung ilmu, ya, penuh dengan nur, nurun ala nur. Masya Allah.
Baiklah, kita janganlah jadi seperti kedai yang hanya mengangkat buku tanpa mengupas ilmu-ilmu yang dibawa, digendongnya bersama. Baiklah, Doktor yang dikasihi, Doktor Zainura Daud, dari Fakulti Quran Sunnah. Saya sangat berbesar hati kerana bersama beliau pada hari ini. Boleh tak nak minta sikitlah doktor yang comel hotel ni, untuk kongsikan bersama-sama dengan kita semua apakah ibrah daripada yang kita dapat daripada kupasan tafsiran ayat yang kita belajar, iaitu yang kita tadabbur dalam episod Asbabun Nuzul pada hari ini, Dr. Zainura. Baik. Terima kasih kepada hos kita yang comel hotel juga. Syukur-syukur. Masya-Allah. Okey. Sebenarnya apa pun yang Allah garapkan ataupun rakamkan dalam Al-Quran, terkandung di badannya adalah berkaitan dengan perintah, suruhan dan larangan. Kalau kita tengok ataupun kita relatekan kembali, kita kaitkan kembali daripada ayat insan terbaik, kuntum khaira ummah. Insan terbaik adalah insan yang kita kata mempunyai beberapa kriteria. Apakah kriteria yang kita kena lepaskan untuk jadi insan yang terbaik? Sangat banyak dalam Al-Quran. Bila kita tengok surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, berjaya cemerlanglah orang-orang yang beriman. Bila kita tengok ayat tadi, maknanya itulah antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang bersifat ar-Rahman. Maksudnya yang macam bagaimana kita sebagai hamba Allah nak jadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Itu maksudnya. Bulan Ramadan ini adalah satu bulan tarbiyah pada kita semua, betul tak? Dalam 12 bulan ada satu bulan yang Allah tarbiyah kita untuk apa? Yang pertama, kita kena belajar untuk mengosongkan perut. Yang kedua, kita kena belajar untuk bangun malam. Ibu-ibu ni confirm wajib bangun malam. Kalau tidak semua satu family marah nanti. Tak bangun sahur. Dan maknanya pentarbiahan itu Allah didik kita daripada bawah. Bagaimana kita nak dekat dengan dia dari sudut, dari semua aspek. Sebab itu dalam ciri-ciri ibadur rahman dia ada 9. Tawadhu, rendah diri, kata-kata lembut, qiyamul lail. Maknanya tu qiyamul lail tu dia tersangkut rapat dengan ibadur rahman. Sebab itu saya katakan, saya ingatkan kepada diri saya sendiri, kepada semua sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah, sempena Ramadan ini marilah kita sama-sama kita cuba koreksi diri, muhasabah diri untuk buat yang lebih baik lagi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila ajal yang akan datang kepada kita. Bagaimana ayat Al-Quran kata, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan. Tiada siapa pun antara kita tahu apa yang berlaku esok. Puan Azhar tak tahu, saya tak tahu, Dr. Radhiyah tak tahu, dan hadirin hadirat sekalian pun tak tahu. Sebab itu saya kata marilah kita sama-sama perbaiki diri untuk menjadi insan yang terbaik. Okey. Oleh kerana itu saya rasa kita serah kembali kepada hos kita lah. Sebab dia buka, kita bagi dia tutup. Siapa yang buka dia kena tutup je. Okey, baiklah. Untuk menjadi seorang insan terbaik, kita telah dapat banyak ilmu yang dikongsi oleh kita punya penceramah pada hari ini dan jemputan kita. Menjadi orang yang baik tak susah kan? Semua orang rasa macam susahnya nak jadi orang baik. Kena qiyamul lail ke? Kalau tak boleh qiyamul lail tak jadi baik ke? Oh, bukan begitu. Anda semua boleh jadi baik. Nak jadi baik senang, iaitu kita cuba beri manfaat kepada orang lain. Kerana ada hadis mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat yang terbaik kepada insan-insan lain. Okey, nampaknya setakat sini saja pojam colik dah potong nak kena buka puasa lah, nak pergi tarawih lah malam ni kan. Betul doktor, betul Puan Azhar. Yang perempuan lah ni kena bersiap sedia ni. Yang suami kan balik tanya, ada kuih tak? Ada kurma tak? Okeylah. Saya rasa sampai di sini sahaja tadabbur asbabun nuzul kita pada hari yang mulia ini. Kita sudahi episod ini dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #insan terbaik.